إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Terlebih dahulu terima kasih kepada pengurusi majlis yang berbahagia Encik Saidi, yang Ustazah hormati pengurusi Surau Mu'min Mutiara Gombang, yang berbahagia Cik Muhammad Asri dan seluruh ahli jawatan kuasa, yang Ustazah hormati para asatizah. Saya tahu di kawasan ini ramai ustaz-ustaz, ramai ustazah-ustazah. Yang Ustazah hormati ibu-ibu dan ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pula lagi kuat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tuan-tuan. Ini takdir Allah, ketentuan Allah. Ustazah sampai ke surau yang Ustaz tak nampak asalnya daripada depan jalan raya Ustaz. Anak Ustazah sekolah Al-Amin pernah buat sukan pinjam pandan sekolah menengah. Kan kat depan ada sekolah menengah. Sekolah menengah Sungai Musu. Tapi Ustaz tak perasan kat dalam ni ada surau. Yang Ustazah perasan ada perumahan Mutiara Gombang. Tadi hampir-hampir nak masuk dalam masa rumah tu, tapi nampak lain cahaya kat sini. Nampak bercahaya. 2 tingkat kan surau ni kan? Ya, Masya Allah. Baru Ustazah perasan Allahu Akbar, kat sini ada surau yang serba indah, makmur. Makmur kan? Ya, makmur insya-Allah. Dan ia merupakan sebuah nikmat yang sangat besar kepada masyarakat di sini. Ustazah sebagai permulaannya nak ucap jutaan terima kasih ya pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menjemput Ustazah. Ini pun kampung Ustazah juga, Gombang. Ustazah tinggal di Taman Rauta, tak jauh dekat. Dan biasanya kami daripada jauh kalau tengok tempat ni, kami kata ni tempat orang kaya Gombang lah. Ya, ini tempat orang kaya Gombang lah. Jadi Ustazah pun sampai hari ini tuan-tuan sekalian. Ustazah ucapkan jutaan terima kasih ya atas jemputan. Walaupun Ustazah fikir kalau Ustazah tak datang pun, tak dijemput pun, di sini pun ramai asatizah ya yang boleh memberikan syarahan, bimbingan dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita adalah nikmat umur penuh barakah. Pertama saya sebut pasal nikmat ni. Tapi Ustazah tahu tajuk kita ni paling utama nak sebut tentang berkat umur. Cuma saya nak cakap pasal nikmat dulu tuan-tuan sekalian. Sebab terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Terlalu banyak. Boleh letak kat amat tu yang saya pegang tu. Yang tu boleh lah. Okey, dengar. Terlampau banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Boleh dengar tuan-tuan? Kita sedap pegang lagi. Okey, tak apalah, sejam insya-Allah tak dengar 2 jam dengar. Ya. Allah bagi terlampau banyak. Cuba tengok ayat Quran ni tuan-tuan. Ayat Quran ni Ustazah nak suruh anak-anak ni baca. Boleh? Nanti Umi bagi hadiah. Takkan duduk saja depan ni. Ya? Umi nak suruh, Ustazah nak suruh baca, sambung ayat ni. Inna a'tainaka lagi. Lagi. Kapuran nak bagi hadiah ni ramai ni. Kita datang lagi yang luar. Boleh insya-Allah nanti tutup hadiah kat Umi ya. Insya-Allah. Yang ini je, jangan tambah yang lain.
gayeng ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah bagi kepada kamu. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar ni daripada perkataan kathir, maknanya banyak. Tapi bila sebut kautsar, maksud dia nikmat yang berbalik arus daripada dunia sampai akhirat. Terlampau banyak. Dan di antara nikmat yang kita nak pandang pada malam ini ialah Allah bagi kita peluang, iaitu umur. Allah bagi masa, Allah bagi usia. Allahu Akbar, ini nikmat yang terlampau besar tuan-tuan sekalian, umur. Pagi tadi bila kita bangkit daripada tidur, bermakna sekali lagi Allah bagi nikmat kepada kita, nikmat umur, nikmat peluang. Kalau berdosa kita bangkit daripada tidur pagi tadi, Allah bagi jalan, okey, bersihkan diri daripada dosa. Kalau sikit bekal kita tuan-tuan, pagi tadi kita bangun tidur, maksud dia apa? Allah bagi peluang untuk kita berbekal. Inna a'tainakal kautsar. Kami bagi kepada kamu sekalian banyak nikmat daripada dunia, daripada kamu wujud sampai akhirat. Kal kautsar, kautsar banyak sangat. Apa yang Allah nak tengok daripada nikmat-nikmat ini? Termasuk nikmat usia, termasuk nikmat sihat, termasuk nikmat harta, termasuk nikmat anak-anak, nikmat keluarga. Allah banyak nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba nak hitung nikmat Allah, kamu tak mampu nak hitung nikmat. Terlampau banyak. Apa yang Allah nak tengok? Fasalli li rabbik. Salatlah kepada Tuhan kamu. Wanhar, berkorbanlah untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Dan Allah nak tengok jalan nak mensyukuri nikmat Allah. Kita ambil ayat yang ringkas saja tuan-tuan, jelas dah Allah semua. Bila Allah bagi nikmat masa, semakin tua patut semakin suka sujud kepada Allah. Bila Allah bagi nikmat umur, patut semakin bertambah umur ya Allah. Kita jadi golongan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kita dah masuk golongan yang mampu tuan-tuan jauh daripada tempat tidur. Kalaupun pada saat ustazah bercakap ni tuan-tuan, kita belum lagi jadi golongan itu, tapi biarlah pada saat ustazah bercakap ini kita berniat nak jadi golongan itu. Belum, ustazah pun belum jauh nak lagi tuan-tuan, jauh ya. Tapi niat ada. Ya Allah, belum aku mati, bagilah rasa nikmat ya Allah, macam mana sedapnya menghidupkan malam. Tak maaf tuan-tuan, ustazah ni balik Terengganu. Lidah Terengganu untuk aku nak betul. Ya, bila pergi Terengganu dengan tak semena-mena jadi cakap Terengganu. Dah balik Utara Gombak, dia tak jadi seorang putih pula. Ya, masih ada lagi bunyi-bunyi nak Terengganu. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, macam mana Allah nak lihat daripada nikmat yang Allah bagi, macam mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebagai mukadimah yang ustazah nak sebut, mengingatkan kita tentang nikmat yang terlampau banyak, termasuklah nikmat masa, termasuk nikmat umur. Baik muslimin muslimat sekalian, Nabi Nuh ditanya tentang umur. Nabi Nuh hidup umur berapa tahun dek? Tanya ni je lah ya, student duduk depan sekali je lah ya. Nabi Nuh tahu adik umur dia berapa tahun? Yang ni siapa boleh jawab, hadiah double. Berapa tahun umur Nabi Nuh? Anggaran. Sama tak umur dengan ayah adik? Dengan antuk? Sama tak? Tak sama. Berapa umur Nabi Nuh? Nabi Nuh tuan-tuan sekalian umurnya lebih daripada 1000 tahun. Ya? Ada yang nak umur 1000 kat sini angkat tangan. Nak buat apa umur 1000 siapa yang nak jaga kita? Nabi Nuh Allah bagi umur ya sampai lebih 1000. Ditanya kepada Nabi Nuh tentang umur. Habis tanya orang yang umur panjang kan ya. Ditanya kepada Nabi Nuh tentang umur, apa jawab Nabi
tidak berlalu satu umur, satu hari pada umur kamu kecuali fajar itu menyeru kepada kamu, kecuali hari itu menyeru kepada kamu. Apa kata hari itu? Ya bani Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid wa ala amaluka syahid fatazawwid minni fa inni idza madaitu la a'udu ila yaumil qiyamah. Wahai anak Adam, aku ini adalah peluang yang baru untuk kamu. Wa ala amalika syahid, dan aku menjadi saksi atas amalan kamu. Ini umur kita. Ini hari-hari yang kita lalui ini tuan-tuan, itu masa yang berat. Ya, masa yang berat menjadi saksi kepada kita. Wa ala amalika syahid, dan kami menjadi saksi atas amal yang kamu buat pada tiap-tiap hari yang datang kepada kamu. Fatazawwid minni, maka kamu hendaklah berbekal sebanyak-banyaknya menggunakan umur dan hari yang datang kepada kamu. Fa inni idza madaitu, kerana sesungguhnya kami apabila kami telah berlalu, la ta'udu ila yaumil qiyamah, sama sekali kami tidak akan kembali sampai hari kiamat. Ini kata Hasan Basri, penyesalan-penyesalan kepada manusia yang tidak tahu memenuhi umurnya dengan baik. Nyesal. Ya, sampaikan kita tak terdengarlah hari itu bercakap. Ada terdengar tak hari itu bercakap macam orang sebut ni? Tak ada ya. Kalau ada nak bercakap pun suami kita, isteri kita mengingatkan kita, mungkin hari itu tak bercakap. Ini ibarat kata Hasan Basri nak mengingatkan kita bagaimana hari itu akan menjadi hujah ke atas kita. Muslimin muslimat sekalian, ada 2 hari ataupun 2 kali manusia akan menyesal, wajib menyesal. Ya, kalau yang lain-lain tu boleh jadi menyesal, boleh tak menyesal. Bila kita bagi muhasabah, ada orang menyesal, ada orang tak menyesal. Ya, ada orang tengok kematian pun tak mendatangkan penyesalan. Ya, tengok kematian. Orang lain sedih tengok kematian. Orang lain tengok kematian jadi wa'izah, jadi pengajaran. Tapi ada orang dia kata, apa nak kisah? Kan masih orang mati. Kan ada kan yang apa, yang tegar sangat hati, tak ada rasa apa tengok orang meninggal dunia, ya. Jadi dalam Islam tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada 2 kali manusia pasti akan menyesal kalau manusia tidak menggunakan umurnya dengan sebaik-baik. Pertama, masa bila? Pertama disebut ketika mana manusia itu nak mati. Dan ini disebut dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 surah Al-Munafiqun. Nyesal. Ini sebab kita masih hidup belum nak mati kan, ya. Kita tak tahu, kita tak rasa lagi. Tapi mari kita ambil gambaran dulu. Ya, mari kita rasakan gambaran dulu. Petang tadi tuan-tuan, Ustazah sempat lihat, sahabat Ustazah ada bagi satu video kat Ustazah. Video tu tuan-tuan sekalian, apa ni, dia bagi gambar dalam satu surau atau mungkin masjid. Ada seorang lelaki, sebab surau masjid tu ada CCTV kan. Tengok seorang lelaki solat sunat sebelum solat fardu. Jadi dia mulatkanlah, dia lelaki tu dia buat tanda lah dalam video CCTV tu kan. Jadi siapa tengok apa nak jadikan lelaki ni, ya, dia semua tengok. Lelaki tu sempat sembahyang sunat sebelum fardu. Lepas tu bila solat fardu berjamaah, dia tersungkur, dia tersungkur. Waktu tu dia nazar. Dia nazar, nampak macam nazar betul tu. Dan kemudian dia terlentang, dia sujud, dia tersungkur, dia bangun, dia terlentang. Orang lain pun nampak dan dia meninggal dunia. Kalau tengok masa dia solat sunat tu, tak nampak langsung macam dia orang sakit. Tak nampak dia kalau orang sakit nampak lemah, tak ada. Dan Ustazah perhati tuan-tuan, dia solat sunat tu, ini kita tengok zahir lah ya. Tertib dari sudut zahir solat tu, cantik sangat dia solat. Makna duduk antara 2 sujud kaki dia tu kan, semua tu lah kita tengok lah. Sebab orang dah bulatkan dia tu, ada ramai lagi orang lain.
Bukan payah sangat mati ni tuan-tuan, bukan payah sangat. Yang penting bila sudah sampai masa, tidak pun awal sesaat, tidak akhir sesaat, tidak lewat sesaat. Dan Allah menggambarkan saat nak mati manusia akan menyesal. Bukan orang lain ni kita nak fikir tuan-tuan, kita. Ustazah yang sedang bercakap ni kan yang mewakili diri ustazah sendiri. Ustazah akan menyesal. Ada 2 kali tuan-tuan pasti akan menyesal. Dan kita cuba nak elakkan dengan apa? Dengan benar-benar mensyukuri nikmat umur, menghargai peluang umur, kita cari keberkatan pada umur. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Sebab bila datang kematian, kamu akan berkata, wahai Tuhan, boleh tak kau tangguhkan kematianku sikit lagi, supaya aku dapat bersedekah dan aku menjadi di kalangan orang-orang yang soleh. Nah, ini penyesalan. Ya, bila dah sampai tanda-tanda kematian, manusia itu akan merayu kepada Allah, tolong ya Allah, bagi peluang nak sedekah, bagi peluang nak jadikan hidup ini biar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Sebelum ni Allah dah bagi peluang belum? Allah dah bagi peluang belum? Ini disebut oleh Allah dalam surah tuan-tuan sekalian, dalam surah Fatir ayat 37. Dan surah Fatir ayat 37 ini pula menggambarkan penyesalan kedua. Nak mati nyesal sekali. Ya Allah, tolong ya Allah, tangguh ya Allah, aku nak jadi orang soleh ya Allah. Tolong ya Allah, tangguh aku nak sedekah, ada duit dalam bank tu. Ya, dulu masih hidup tak pelik sangat tentang nak uruskan akaun dalam duit dalam akaun tu untuk disedekahkan, tak jadi satu perkara yang kita fikirkan sangat. Tapi bila nak mati tak ada faedah lah tuan-tuan, dalam bank ni duit kita tu tak ada faedah lah. Itu cuma nak jadi apa? Paraik je lah. Ya, kita tengok macam mana orang meninggal dunia tuan-tuan, tinggal harta berpuluh juta ada, berbilion ada, hanya untuk saudara mara, kaum kerabat tu naik mahkamah. Bayang tuan-tuan, ya, ini untuk kita semua. Penyesalan pertama. Penyesalan kedua dalam surah Fatir ayat 37. Dekat mana menyesal tuan-tuan? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Apakah Allah tidak bagi peluang? Allah dah bagi peluang. Allah bagi peluang. Dalam surah Fatir ayat 37 Allah berfirman, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna, dan mereka terpekik terlolong di dalam neraka. Terpekik terlolong, yastarihun, sampai mereka itu menjerit-jerit kata apa? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Allah, keluarkanlah kami. Wahai Allah, kembalikanlah kami ke dunia macam mana kami pernah duduk dekat dunia. Kenapa? Na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Kami nak buat amal salih yang dulu kami tidak buat. Ada peluang ke atas dunia orang suruh buat amal salih bagi kita tapi kita tak buat. Kita menyesal akhirat besok. Ya Allah, bagi balik ya Allah, duduk kat Mutiara Gombang untuk kita imarahkan masjid dan surau di kawasan itu. Ini semua na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Dulu masih hidup tak pernah. Ada orang masih hidup tak pernah terfikir dia sebahagian daripada ahli qaryah itu yang sepatutnya patut mengimarahkan masjid. Dia tak terfikir, tak apalah itu kerja wak ni orang tua je lah. Itu kerja orang dah mention dia, AJK nya ada, biar mana-mana AJK lah. Tuan-tuan, saya bukan nak cakap apa, orang kata sekat jangan
InsyaAllah kalau beramal orang yang dengar ni agak-agak dapat tak pahala pada kita? InsyaAllah tak. Seseorang yang menunjukkan orang pada jalan kebaikan, Allah bagi pahala sama macam orang yang melakukan. Tak nak begitu. Ya, saya tak pandai nak cakap Ustaz, tak pandai nak cakap Ustazah. Macam mana saya nak ngebut pahala macam yang Allah sebut? Ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Adakah lagi perkataan yang lebih baik seperti mana perkataan orang yang ajak manusia ke jalan Allah? Andai kata ada yang bercakap, saya tak pandai nak cakap Ustazah, nak ajak manusia ke jalan Allah. Tapi maksud yang lebih dalam pada ayat ini bukan saja kata-kata dari sudut bercakap, tapi nak katanya dari segi apa? Lisanul hal, perbuatan yang kita buat memudahkan manusia untuk dekat kepada Allah. Mungkin masa hidup kat dunia ni kita tak buat, akhirat esok kat padang mahsyar, tolong ya Allah, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dulu kami tak buat, kami nak balik ke dunia untuk kami buat. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, Ustazah ambil dulu ayat ni ya, Ustazah ada baca ayat tak habis ya. Bila demikian manusia cakap pada Allah, ya Allah bagi aku balik semula nak buat itu, maka Allah tanya kepada dia, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Apakah kami tidak memberikan umur kepada kamu? Apakah kami tidak bagi peluang kepada kamu dan memberikan peringatan kepada kamu? Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kamu peringatan. Itu yang Allah tanya. Nak balik semula ke dunia, Allah kata tak cukup umur. Nak umur berapa? Tuan-tuan pernah dengar puisi Buya Hamka, tajuk dia Terlena? Siapa pernah dengar angkat tangan? Tak pernah dengar. Lagu pernah dengar? Ya. Puisi tajuk dia Terlena, Masya Allah tuan-tuan, dalam maksudnya. Buya Hamka tanya, berapa tahun lagi yang kau minta? Berapa tahun lagi yang kau minta? Semua tak sempat laga, walaupun Allah dah bagi berpuluh tahun. Nak salat duha, niat nak salat duha, tapi akhirnya masuk waktu tengah hari. Duha mana? Duha tak sama. Nak salat tahajud, masuk waktu subuh. Tahajud mana? Tak terkejut. Berapa tahun lagi yang kau perlukan? Itu dalam puisi Buya Hamka, tajuk dia Terlena. Kata Buya Hamka sebagai kesimpulan puisi dia, bagilah orang yang terlena 100 tahun, 1000 tahun, 10,000 tahun pun untuk orang terlena umur sudah tidak ada nilai. Sebab dia lena. Sebab itu kuliah-kuliah ni nak kejut orang lena, bukan nak suruh lena lagi, kan ada yang lena. Ya, nak suruh terkejut daripada lena. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita nak berhenti azan macam mana? Baik, Ustazah langsung kepada poin yang sebenar. Tadi tu ya, mukadimah nak cerita macam mana penyesalan hidup manusia. Sekarang tuan-tuan sekalian nak buat macam mana untuk memakmurkan umur ni supaya berkat ya. Ada beberapa perkara yang telah Ustazah catat di sini. Pertama, tuan-puan, siapa yang ada handphone kat tangan ataupun ada komputer, sila angkat tangan. Saya nak suruh exercise. Angkat tangan. Okey, ada semua. Adik-adik handphone? Masya Allah, umur berapa dia? Masya Allah, umur berapa? iPhone ke apa? iPhone 10? Ke apa Nokia ikat getah? Masya Allah, hebat berjalan rumah. Ustazah nak bagi mudah faham rumah. Handphone kita tu pun ada juga kapasiti dia ya. Bila terlampau banyak, kita terasa seraput dalam handphone. Ya Allah, dengan WhatsApp-nya, dengan beban gambarnya, dengan itu, dengan macam-macam. Kalau Ustazah lah, Ustazah punya handphone, ya Allah ya Tuhan, terlampau banyak tuan-tuan. Ya, sampai fikir tak apalah, buang je lah gambar-gambar tak nak simpan. Kita namanya nak apa? Nak reset lagi. Jangan selalu buat handphone lah macam tu. Tak apalah, biarlah. Habis tu gambar-gambar lama tak apa.
Ya, dia jam. Tuan-puan, pada usia-usia macam kita ni lah, 40-an, 50-an, kita ni banyak kali jam kat sana. Terlampau banyak dalam kepala kita. Seraput. Betul ke tak betul ni? Seraput. Ya. Jadi yang pertama yang Ustazah nak jadikan perbincangan pada malam ini ialah nak suruh kita jadi pengurus yang baik. Kita nak makmurkan umur, nak dapat keberkatan umur. Yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, mari kita uruskan balik keseluruhan hidup kita itu dengan 3 perkara. Ini pendek kata tuan-tuan. Ustazah, macam mana kalau umur saya cuma berbaki 2 hari? InsyaAllah kita 2 hari. Ya, kalau kata umur kan orang marah pula. Umur Ustazah lah. Macam mana kalau umur Ustazah tinggal 1 hari lagi? InsyaAllah untuk 1 hari lagi. 3 pun. Apa ni tuan-tuan sekalian? Ustazah mudahkan dengan ayat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tolong balik kat 3 perkara. 3 perkara ni nak mudah ingat lagi, 3 T. Ini kalau tak salin pun tuan-tuan, ni tak tolong ingat je lah 3 T, 3 T, 3 T. T yang pertama apa dia? Tauhid kepada Allah. Ya, kita semua ni nak baiki hidup, tuan-tuan nak kena tahu macam mana nak buat untuk baiki. T yang pertama ialah tauhid kepada Allah. La ilaha illa anta. Bila sebut tauhid kepada Allah, tuan-tuan sekalian, Allah nak suruh kita meluruskan niat hidup kita itu lillah. Luruskan niat tauhid. Yang serabut-serabut ni sebab banyak sangat kat dalam niat macam-macam. Sebab tu Allah bagi signal apa dia? Serabut. Allah bagi signal tak best. Tuan-tuan, Ustazah kongsikan sikit ya. Memang kadang-kadang kehidupan penceramah ni macam apa? Kadang-kadang dah banyak terkongsi ya dengan masyarakat. Walaupun kalau boleh kita pun nak juga ada privacy kan, tapi kadang-kadang Ustaz fikir tak apalah. Kita bukan cakap yang baik-baik pasal kita pun, kita cakap benda yang untuk kejadian sempadan. Ustaz tak kata orang lain sebab tak tahu kehidupan orang lain macam mana. Ustaz cakap pasal kehidupan yang Ustaz lalui. Ada waktu satu ketika tuan-puan, hanya Allah yang tahu kita sampai bertanya-tanya, apa lagi yang tidak kena? Apa lagi yang tidak kena? Rasa nak menangis, rasa sedih, ya. Memanglah dia kata dia tak ada menopause, Ustazah. Bukan cerita tu tuan-tuan ya. Ini maknanya apa-apa benda yang tak kena. Sampai tuan-tuan ambil kertas, tak jumpa orang, ambil kertas, ambil buku, ambil pen, pegang di atas dada, pegang. Ya Allah ya Tuhan, apa yang tak kena ni ya Allah, sebab aku nak jadi kenangan, tapi rasa macam tak apa nak kenang. Ambil pen, ambil buku tadi, maknanya ialah Allah bertolong dan kita kan ya, Allah yang Maha Penolong. Nak tulis apa? Nak tulis soalan pertama yang tanya kat diri, apa yang kamu nak dalam hidup kamu sekarang ni? Tulis atas kertas, jangan cakap atas angin. Tulis atas kertas. Tulis atas kertas. Kamu nak tulis Jambi boleh, nak tulis Rumi boleh, nak tulis Arab boleh, nak tulis bahasa apa pun boleh. Yang penting ini soalan nombor 1 yang nak ditanya, sebab nanti itulah yang akan mengkacau bilaukan hidup dan nasib kita pada mahsyar besok. Cukup yang Allah tanya satu soalan ni. Sebab tu Allah tak bagi kita tenang tuan-tuan, selama mana soalan ni tidak dijawab dengan serapi-rapi. Soalan dia apa? Kamu nak hidup untuk siapa? Semua yang kamu buat ni untuk siapa? Nak dapat apa? Kemana arah tujunya? Ambil pen, ambil kertas, duduk fikir.
nak pandangan Allah, nak keredaan Allah. Tapi keliling tu tuan-tuan, serabut apa dia, banyak lagi niat-niat yang lain, bercambah-cambah niat-niat yang lain yang mengacau semua tu. Sebab itu Allah bagi signal, selagi mana kamu belum benar-benar mentauhidkan Allah, belum betul-betul nak cari keredaan Allah, kamu belum benar-benar ikhlas, jiwa tu tak berapa tenang. Sebab kalau tak, hidup kita ni Allah bagi 70 tahun, 80 tahun pun tak ada makna. Cukup dengan satu soalan Allah tanya, kamu buat sebab siapa? Malaikat pun cakap ni akhirat besok ya. Tengok amalan-amalan datang, malaikat kata bagus ni hamba ni datang dengan banyak sekali amalan. Tapi bila sampai kepada Allah, Allah tanya, kamu buat kerana siapa? Dijawab kerana Allah. Tapi Allah kata tidak, nun jauh dalam lubuk hati kamu, kamu baca Quran untuk digelar kamu seorang qari yang hebat. Sampai macam tu sekali dinilai oleh Allah, dinilai. Tanya pada orang yang berjuang di jalan Allah, zahir nampak pergi pegang, nampak pergi berjuang di jalan Allah. Kamu pegang ni sebab siapa? Kamu pergi pegang pedang, asah pedang, kamu pergi bawa apa ni? Segala peralatan untuk pegang ni sebab siapa? Tuan-puan, ini kira mereka sangat hebat kalau boleh pergi pegang. Betul tak? Kalau Ustazah bagi list nama untuk tulis siapa nak pergi Palestin untuk pegang, agak-agak ada tak nak tulis nama? Yang bertanya ni pun takkan tulis nama. Bukan senang sampai tahap nak pergi pegang. Kira hebat betul boleh pergi pegang. Tapi hebat di pandangan mata manusia belum tentu hebat di sisi Allah. Kecil pada pandangan manusia belum tentu Allah pandang kecil. Sebab dia berkait dengan yang dalam. Allah tanya, kamu pergi pegang kerana siapa? Dia jawab, kerana-Mu ya Allah. Dia dalam hadis. Kerana Engkau lah ya Allah. Allah kata tidak. Jauh dalam lubuk hati kamu, kamu ingin digelar sebagai pahlawan yang hebat. Kamu ingin dikenang sebagai pahlawan, panglima yang hebat. Kamu bukan mengharapkan Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk mencari keberkatan umur, ya, untuk reset balik hidup kita dan umur kita, tolong uruskan pertama tauhid, kedua tasbih, ketiga tauhid. La ilaha illa anta subhanak. Subhanak maknanya maha suci kamu. Biar kita hidup, tumpuan mata kita itu terasa nikmat. Kenapa? Sebab melihat keagungan dan kekuasaan Allah. Kita hidup tenang, nikmat. Sebab apa? Telinga kita mendengar apa yang Allah beritahu. Nikmat hidup. Sebab apa? Sebab kita bercakap benda yang Allah senangi. Nikmat hidup. Sebab apa? Sebab kita merasai apa yang Allah senangi dan Allah kurniakan kepada kita ketenangan. Itu makna tasbih. Zaman akhir ini tuan-puan, ya, Ustaz bukan nak salahkan media sosial. Ini pun media sosial ni sedang live ni, ya. Tak mungkin nak nyalahkan media sosial. Tapi kena diuruskan dengan baik-baik. Kalau tidak tuan-puan, dengan semua di hujung jari, kita lebih terpana dan terpesona dengan dunia lebih daripada terpesona dengan keagungan. Dahsyat tengok tu kan? Asyik tengok Instagram, Facebook, ya, tengok segala mak nenek yang ada dalam tu. Jadi kacau dah, kacau fikiran. Jadi yang kita kata konsep subhanak, tasbih tu makin lama makin kurang. Itu memakan barakah umur kita. Jadi subhanak maksudnya kita nak kena faham, kita nak bawa hidup kita, reset kehidupan kita, biar kita lebih banyak terpesona dengan Allah. Tengok apa saja kelebihan pada manusia, pada kita atau pada siapa pun, macam mana Allah suruh, Masya Allah la quwwata illa billah. Jangan puji-puji dulu. Masya Allah la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Serahkan segala pujian dan kehebatan kepada Allah. Lepas tu barulah nak bagi sikit berbasa-basi puji manusia. Tapi mesti Allah. Ini nak reset balik hidup kita tuan-tuan. Dan yang ketiga apa dia? Taubat.
dalam arti kata yang sebenar ialah kembali kepada Allah. Tak ada pelarian untuk kita. Walau macam mana banyak dosa kita, memang dosa kita banyak, tapi kita tidak ada pelarian yang lain kecuali lari mendekati Allah. Bukan lari menjauhi Allah, tapi lari mendekati Allah. Makin banyak dosa kita, makin laju kita mendekatkan diri kepada Allah atas nama minta ampun, ya, nama taubat, nama nak kembali kepada Allah. Kalau ada 3 perkara ini, insya-Allah ini di bawah yang nombor 1, poin menguruskan hidup secara umum. InsyaAllah itu cepat menarik balik soal barakah umur. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang kedua bila sebut tentang barakah umur, nak menggunakan umur dengan sebaik-baiknya adalah menguruskan pergaulan. Pergaulan ini kena diuruskan. Kata Hukaim, ya, Ustazah ambil dulu ayat Quran surah At-Taubah ayat 119. Ini pergaulan ya tuan-tuan. Ustazah pasti muslimin-muslimat semua bergaul kan? Ke tak bergaul? Tadi dah salam kalau orang sebelah kiri kanan depan belakang dah. Kenal tak? Sebelah-sebelah ni siapa dia? Kenal? Boleh Ustaz tes? Ya, belakang nama siapa, kiri nama siapa? Kita kena bergaul, ya, bergaul. Tapi untuk bergaul tuan-tuan, kena hati-hati. Kena hati-hati. Termasuk grup WhatsApp ke, itu bergaul juga. Ya, secara di alam maya. Kena hati-hati. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin. Dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang benar. Ini bergaul. Bukan main masuk di grup WhatsApp itu. Ya, bukan main bergaul suka-suka hati kita. Wa kunu ma'as-shadiqin. Kalau kita sayang dengan peluang umur ni, cari sahabat-sahabat yang soleh. Cari kawan-kawan yang soleh. Tolong dekatkan diri kita dengan orang-orang alim ulama. Tolong dekatkan diri kita dengan guru-guru yang boleh membimbing. Inna hudallahi wal huda. Petunjuk yang sebenar hanyalah petunjuk Allah. Berkawan dengan orang yang boleh bawa kita kepada petunjuk Allah. Kenapa? Sebab dalam sebuah kitab yang Ustazah baca, kitab itu tajuk dia umur 60 tahun tajuk dia. Dan diterjemahkan dah ke bahasa Indonesia kitab. Orang Arab yang tulis. Tajuk kitab tu umur 60. Dalam kitab tersebut Allah tidak menerima, ini berdasarkan sebuah hadis ya, Allah sudah tidak menerima keuzuran daripada orang yang sudah sampai umur 60 tahun. Allah tak terima dah keuzuran. Nak bagi alasan apa lagi? Allah dah bagi sampai umur 60. Tak bagi alasan apa lagi? Ya, dalam kitab itu disebut tuan-tuan sekalian macam mana, kenapa pentingnya wakunu ma'as-shadiqin, kenapa pentingnya bergaul dengan orang-orang yang benar, benar pada niatnya, benar pada cara hidupnya, benar pada perkataannya, benar pada tujuannya. Sebab dalam kitab tu hurai, kalau bergaul dengan orang yang salah, habis masa dan peluang umur sia-sia. Diajak kawan pergi mana? Pergi travelista. Travelista ni maknanya travel, berjalan. Berjalan tu bagus kalau berjalan yang bawa kita melihat keagungan Allah dan menjadi hamba Allah yang lebih. Tapi kalau berjalan melancong sana, pergi ke sini, sengaja kumpul duit. Sengaja kumpul duit ni. Kumpul duit, okey, cukuplah 5,000. Lalu tabung surau mukmin.
kat depan. Ya. Tak boleh nak bagi kat kampung tu sebab apa? Ada duit dalam akaun. Itu kumpul sebab nak pergi mana? Nak pergi Vietnam. Itu kumpul sebab nak pergi Paris. Tuan-puan, ustazah manusia biasa. Ustazah bercakap pada kehidupan realiti yang kita semua lalui. Kalau tanya ustazah saja tak nak pergi mana-mana, macam-macam tuan-puan. Kita pun berkawan. Seorang ajak nak pergi Dubai, seorang ajak nak pergi UK, seorang ajak nak pergi Eropah, seorang ajak macam-macam ajakkan. Kita pun sama, tak mengajak orang. Jomlah teman ustazah nak pergi sana, nak apa, nak pergi istirahat lah konon. Punyalah jauh sampai ke Paris. Ya, kononnya lah. Tapi fikir balik tuan-tuan, fikir balik. Fikir balik. Apakah benda yang kita nak buat ni? Jelas-jelas benda tu. Elok ke tak elok? Timbang sungguh-sungguh. Sungguhnya aku kumpul duit, kumpul, nak di mana? Nak pergi jalan-jalan je ke sekian-sekian tempat. Akhirnya fikir balik, kalau duit ini aku bagi, infak kan agak-agak kan? Agak-agak macam mana? Kita tanya hati kecil kita balik. Rasa macam tak jadi lah. Tak jadi. Tapi dalam kitab tu sebut tuan-tuan, awas dengan sahabat-sahabat, awas dengan kawan-kawan yang sering mengajak kita berpelesehan, yang sering mengajak kita ke macam-macam tempat. Kalau bukan kita berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menambahkan kelalaian kita daripada mengingati Allah, maka insaflah. Tu buku tajuk umur 60 tahun. Insaf. Ustazah insaf lagi tak baca buku tu ya. Kalau tanya ustazah lagi ada nak berjalan tuan-tuan. Asyik minta izin. Ustaz selalu bagi lampu hijau, tapi tak pergi, alhamdulillah tak ada. Ya, okey pergilah abang nak berehat abang. Pergilah, tapi fikir-fikir balik. Kau ada duit, tu tahfiz tu nak guna duit. Kau ada duit, banyak lagi tempat kita nak letak duit kita yang insya-Allah takkan hilang nilai duit tu sampai akhir. Sesekali berjalan tak ada hal tuan-puan. Ini yang kitab tersebut, bila akhirnya kita terjadi tak menentu tuan-puan. Sudah sampai masuk bab membazir, bab lalai, bab tak jelas apa yang kita buat. Ini hati-hati dengan sahabat. Hati-hati dengan sahabat. Wa kunu ma'as sadiqin, maka berkawanlah kamu, ya hendaklah kamu memastikan kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ketika ditanya kepada Hukaim yang tadi saya sebut ya, dia kata bila bersahabat ni paling tak best sekali adalah Musa bacakan ayat dalam buku ni. Kamu akan banyak bergurau dan berbicara dalam hal yang tidak berguna untuk akhirat kamu. Kamu banyak tertumpu untuk mencari populariti, atau kamu hanya menukilkan, menyambung-nyambung kisah dan berita-berita duniawi yang sangat sedikit manfaatnya. Yang kemudiannya apa yang berlaku kepada kamu ialah daya fikiran kamu untuk menghafaz Quran, menghafaz hadis, memahami Al-Quran dan hadis menjadi sangat tumpul kerana kamu terlalu banyak bicara dan bergurau pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Maka jadilah kamu dikala orang lain menghafal satu juzuk Al-Quran tapi tidak sebaris ayat untuk kamu menambah hafalan dalam hari-hari kamu. Jadilah kamu manusia yang besok akhirat hidup, bangun dalam keadaan hatinya mengingati hadis-hadis Nabi, tetapi kamu kering daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dalam buku umur 60 tahun. Agak-agak kita nak ngaturkan kan hati kita lah. Ya, banyak mana ayat Quran hafal yang mengira, banyak nak cakap tu kompet tanya sekali. Banyak mana ayat hafal. Ayat tadi dah selesai yang saya baca, nak apa yang saya hafal. Itu menghafal ke sekolah rendah. Sekolah rendah ni umur 30, 40, 50, ayat yang mana tak bertambah. Cakap. Kerana itu hebat sekali kesan kenangan daripada suhbatus salihin, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Yang ketiga, menguruskan kualiti ibadah.
Ditanya kepada Nabi SAW, ya, bila kita nak umur berkat, kita kena tahu ibadah yang kita nak buat ni kualiti dia mesti high class. Sedekah ibadah, tapi sedekah terbaik apa ni? Ya, nak yang terbaik. Memang mendengar orang mendengar, tapi orang mendengar yang terbaik pun ada juga. Ada orang dengar, mentang-mentang ceramah tak pernah ada test. Ada tak masjid lepas ceramah buat ujian? Cadangkan surah Mukmin lah buat sebab ramai pensyarah kat sini ni, ya. Lepas ceramah buat ujian, tengok tak mana yang masuk dalam kepala kita, kan? Tuan-tuan sekalian, orang mendengar pun Allah sebut siapa yang terbaik? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, iaitu orang-orang yang mendengar fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti yang terbaik yang boleh dia amalkan. Ada orang mendengar saja, jadi macam ini isi masa kosong memeriksa saja. Tapi orang mendengar yang terbaik, fayattabi'una ahsana, dia akan buat yang terbaik yang dia. Sama juga amalan-amalan dan ibadah, dia ada ibadah ikhlas. Ditanya kepada Nabi SAW, apakah sedekah yang terbaik? Nabi jawab, sedekah yang terbaik ialah kamu keluarkan daripada harta kamu ketika dalam hati kamu ni sedang mekar impian untuk jadi orang kaya. Punya nak jadi orang kaya, ya, asyik kira business project gini. Itu idola businessman kita nak tiru ini, kita nak ikut, Masya Allah. Tuan-tuan, saya tengok kalau program-program untuk melahirkan usahawan, ya, Masya Allah, ramai tuan-tuan yang dibuat oleh sifu-sifu kita lah, ya, bagi ilmu keusahawanan. Alhamdulillah, mereka nak kongsi ilmu, kan? Dan Alhamdulillah, ramai punya umat Islam nak jadi usahawan yang berjaya. Ramai, penuh dia buat, Masya Allah. Beribu-ribu hadirin yang datang. Semangat tu nak jadi usahawan berjaya tu. Ketika semangat nak jadi usahawan berjaya tu, dengan kumpul-kumpul duit modal, bawa tabung Masjid Mukmin, kan? Bawa tabung surah Mukmin. Tengok banyak mana kita akan sedekah. Sedekah ketika mana suburnya hati nak jadi orang kaya, nak jadi usahawan berjaya, sedekah itu Nabi kata adalah sedekah yang terbaik. Sebab apa terbaik? Kerana diambil kira pada kadar susahnya mujahadah dengan mujahadah. Tak usah banyak ni, kita mahu nak buat modal ni, gini. Ya, dalam akaun tak sampai cecah 1,000 lagi, tak usah lah. Kita kena pergi dulu sampai macam-macam langsung. Ya, tak apalah. Biar kawan kita yang lain bagi banyak, kita bagi RM2, tak pernah jujur dari RM2 ni. Bila nak pergi sebuah masjid, ya, bawa beg paling kecil, bawa duit pun duit kecil. Semua baik kecil-kecil. Ya, macam-macam jawapan. Tak boleh nak bagi sedekah sebab apa? Kita pakai kad belaka dah sekarang. Macam mana nak sedekah pakai kad? Macam-macam. Yelah, nak hidup kaya. Ya, Nabi kata apa? Sedekah yang terbaik masa kamu nak sama berjalan. Apa lagi sedekah yang terbaik? Masa kamu sehat, bukan masa kamu sakit dan nak mati, baru nak sedekah. Masa sehat. Jadi nak mendapat makmurnya umur itu, tuan-tuan sekalian, kita cari kualiti yang terbaik. Allah sebutkan sifat orang muttaqin dalam surah Al-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tengok ya, kualiti ibadah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dalam syurga-syurga, ya, dengan anak-anak apa? Mata air syurga. Akhirina atahum rabbuhum. Allah bagi, mereka mengambil apa yang Allah bagi kepada mereka. Bila akhirat esok. Jadi kita nak tahu golongan yang duduk dalam syurga, golongan yang dapat nikmat yang tidak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, ni siapa dia? Allah bagi. Akhirin, diambil. Ini pemberian Allah, kurnia Allah. Masa dekat dunia, macam mana kualiti dia? Innahum kanu qabla
dalam setiap amal kebaikan. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka itu adalah pada waktu malam sangat sedikit tidur mereka. Ini masa kata. Macam mana tak berkat ni umur dia? Umur dia tak habis dengan tidur. Ya, umur kita panjang tak, tapi tak tengok kita banyak tidur umur separuh daripada umur kita tidur. Ya, tidur malam tu betul dah lah, yang tidur dalam kuliah tu masuk sekali. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sangat sikit tidur. Ya, apa yang mereka buat? Mereka sujud, rukuk, tarahum ruk'an sujada. Mereka tu rukuk, sujud, rukuk, sujud, rukuk, sujud. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, tak berhenti minta kurniaan Allah, minta redha Allah. Sampai simahum fi wujuhihim min athari sujud, kamu nampak pada wajah mereka ada tanda kesan orang yang banyak sujud. Dalam ayat tadi lanjutannya adalah wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka tu bukan orang yang lain. Tak payah tengok orang lain perempuan. Kita nak cakap pasal berkat umur kita, kita tengok waktu sahur kita semua. Kita termasuk orang yang tergolek atas katil ke, yang lena ke, yang berselimut ke, ya, yang macam-macam lah, atau kita termasuk dalam golongan yang tunduk di hadapan Allah, yastaghfirun, memohon keampunan daripada Allah. Itu soalan yang sangat mudah untuk kita nilai diri kita sendiri, untuk kita lihat bagaimana kita benar-benar menggunakan nikmat umur usia yang telah Allah berikan kepada kita. Muslimin muslimat sebagai penutup, ya, sebab ustazah kena ikut time yang telah diberikan. Ambil dulu poin yang berapa tadi, yang keempat ya, cuma tak sempat nak hurai, iaitu menguruskan tanggungjawab. Dalam hidup ni tuan-puan, amanah dan tanggungjawab kalau tidak kita sempurnakan, itu jadi berat. Rupanya anak tak didik elok, rupanya suami kita tak taat, rupanya tak bawa balik nafkah yang halal kepada anak isteri. Itu tak nak ulah panjang lah, Ustaz bagi poin satu. Sekarang Ustaz nak bawa kesimpulan dia apa? Ustaz nak ajak kita semua tuan-puan bahawa dalam usaha kita untuk memakmurkan umur, mencari keberkatan umur, kita kena gotong royong. Kena gotong royong. Ya, kena gotong royong. Bukan seorang-seorang punya kerja. Sebab itu tuan-puan, kalau cerita suami isteri lah, keluarga kan, kena sama-sama dah suami isteri tu, jangan isteri atas suami saja. Kena sama-sama memperingatkan, kena sama-sama. Jangan bergaduh pada urusan yang remeh-temeh. Tolonglah tuan-puan. Kita ada kerja besar. Ya, kita ada matlamat besar. Ya Allah, ini cuma nak masuk pintu depan, keluar pintu belakang. Nak apa bersilap gaduh yang tengah rumah ni? Kan macam Nabi Nuh kata tadi. Jangan bergaduh benda remeh-temeh. Bergaduh suami isteri sampai tak boleh berbincang macam nak nguruskan anak punya pendidikan. Sebab apa? Aku nyampah tengok dia. Dia pun nyampah daun kita. Itu semua tak mendatangkan keuntungan dalam kehidupan. Kita ada kerja. Dan kerja kita sangat besar. Sebab itu kena gotong royong. Pada peringkat ini tuan-puan, memang kena ingat memperingatkan. Tapi nak sampai tahap boleh gotong royong, kena sama level apa dia, tujuan dan harapan dalam hidup. Tidak boleh seorang ke kanan, seorang ke kiri, seorang ke timur, seorang ke barat. Kena sama apa dia. Kita punya niat, kita punya cita-cita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu kena pertama. Ya, sebab itu kalau suami isteri tuan-puan gotong royong, insya-Allah cepat ada kemajuan. Isteri tak bangun tahajud, suami kejutkan. Ya, suami bawa balik harta ke apa benda, isteri tolong peringatkan, bang kami lebih rela sikit tapi halal daripada banyak
tapi halal. Dalam bab halal haram rezeki ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita muhasabah tapi tak boleh keluar air mata kan, tak boleh bagi insaf, tak ketuk pintu hati paling dalam, antara lain Ustazah gunakan poin-poin yang mana bila kita angkat tangan tu kita sebut pada Allah, ya Allah ya Tuhan, boleh jadi tangan yang aku angkat ini, daging-daging yang balut jadi jemari aku ni terbentuk daripada yang haram. Itu kalau cakap dengan Allah bila sebut, wahai Allah, macam mana kau sedang pandang aku ya? Ada yang haram kepada tubuh badannya, besar dengan yang haram tu ya, banyak yang syubhat, yang itu cepat sangat menyentuh ya. Kalau kita muhasabah, cepat sangat rasa ya, tak gunanya ya. Allah bagi hidup, Allah bagi umur, Allah bagi nikmat kehidupan, rupanya kita besarkan diri kita, kita besarkan anak-anak kita, kita tak rasa tanggungjawab nak cari yang halal ya. Ini maksud Ustazah tadi tuan-tuan. Agenda selepas dengan ceramah ini apa dia? Sama-sama bantu-membantu, bergotong royong suami isteri supaya kita dapat sampai satu tahap yang lebih baik dalam kehidupan sama ada individu, keluarga, masyarakat ataupun negara. Ya, saling menyayangi. Jadi kita tu dalam keluarga tuan-tuan jadi sukacita saja bila ada orang menegur dan menasihat. Alhamdulillah ada itu. Tapi kalau dalam hidup orang tegur je kita pandang hati, ada susah. Ya, sebab nak buat baik ini cabaran dia sangat besar. Kalau ramai-ramai, kalau bersama-sama tu rasa ringan sikit pun. Kalau buat seorang-seorang rasa susah. Sebelum Ustazah akhiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu cadangan Ustazah kepada kita semua ya, ada anak-anak kat depan ni, ada isteri, ada suami. Ustazah mencadangkan, ini pandangan peribadi lah tuan-puan ya. Ustazah rasa dalam zaman hari ini melaksanakan usrah dalam keluarga, Ustazah kata, Ustazah rasa sudah hampir jadi wajib. Kalau tak kata wajib bila senang. Kalau ini pendapat peribadi. Buat usrah dalam keluarga ni macam wajib. Kenapa saya kata wajib? Kenapa saya kata hampir wajib? Sebab apa terlampau perlu? Sebab siapa lebih laju dalam mengisi anak-anak kita? Kitakah yang lebih laju mengisi hati anak-anak, pemikiran anak-anak, ataupun yang lain? Pengaruh-pengaruh yang lain. Kita mengisi ni sikit je, tak perasan banyak mana kita mengisi anak. Padahal Allah sebut kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu. Setiap anak-anak ni lahir suci bersih. Tengok muka adik-adik dia. Dibanding dengan muka kita, mana lagi bersih? Bersih muka dia. Ya, muka anak-anak ni. Elok senyum kena puji. Tinggal 5 orang, 6 orang yang tinggal. Orang yang mana? Tak ada hadiah dan lagi. Ya. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap yang lahir tu lahirlah keadaan bersih. Fa'amawah, mak bapak yang corak. Yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi. Jadi soalan ni kita jawab. Siapa yang lebih laju mengisi anak-anak kita? Kita atau pengaruh yang lain? Boleh jadi jawapan pertanyaan Ustazah. Ustazah bimbang pengaruh yang lain. Telinga dia mendengar yang lain, mata dia melihat yang lain. Ya, masukkan dalam fikirannya datang daripada macam-macam sumber yang sangat luas di hujung jari tuan-tuan. Habis bila masa kita nak counter balik? Bila kita nak counter? Itu namanya apa? Buatlah halaqah. Ikutlah nama apa? Usrah ke, halaqah ke, tim circle ke, ikutlah letak nama apa. Yang penting berkumpul sesuatu. Bukan berkumpul makan durian, bukan berkumpul makan-makan. Ini berkumpul untuk apa? Untuk counter balik, memastikan pengisian dalam anak kita itu adalah inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenarnya petunjuk. Lain daripada itu akan jadi masalah kepada kita dunia dan sampai akhirat. Jadi buat usrah. Ya, boleh insya-Allah. Ini cadangan Ustazah.
nanti tengok apa kesan dia. Ya, apa kesan dia. Jadi mak ayah tu walaupun dia lah mungkin fikir Ustazah, saya rasa kalau saya jadi lelaki usahakan ya, isteri saya kata saya buat biar pulang. Ya, tak apa, biar awak nak kata apa. Ambil buku satu, kita bacakan hadis, bacakan maksud. Ya, kalau tak boleh nak urai-urai pun panggil ustaz ke ustazah mana ke datang usrah kat rumah, tolong bantu kami ustaz, sebulan sekali ke 2 minggu sekali ke. Tapi tuan-puan, ini adalah satu keperluan yang sangat besar. Kalau kita betul-betul berperanan, ya, nak menjalankan tanggungjawab sebagai ibu bapa. Anak-anak ni pasti suka tu. Yang kecil-kecil ni, ya, dia masih bersih. Dia akan tanya nanti, bila kita nak buat usrah lagi, dia suka. Dia tak ada aktiviti. Ya, bila kita nak buat usrah lagi, dia suka. Dia besar-besar sikit, dia kurang suka dah. Ya, sebab ada macam-macam masukan dia. Buat puan-puan, nanti kita tengok hasilnya. InsyaAllah Allah akan bantu, ya, sangat menanjurkan hasil. Jangan biar amanah tu sebab ada benda lain yang masuk dalam fikiran, ya, yang mencorang anak-anak kita. Muslimin muslimat sekalian, itulah sekadar yang boleh Ustazah kongsikan, ya, dalam masa yang sangat terbatas, dan kita pun esok pun, ya, nak mulai bekerja semula. Jadi sekali lagi Ustazah ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh jemaah yang hadir. Ustazah percaya tuan-puan, ya, tuan-puan bukanlah orang yang sangat memerlukan pun kepada apa yang Ustazah sebut. Dia mengambil kira tuan-puan juga adalah orang yang ada ilmu dan sebagainya. Tapi Islam ini, hadis itu nasihat, ya, selalu mengingatkan, memberikan nasihat. Maka dengan sebab itulah, ya, pada malam ini kita bertemu dalam satu majlis nasihat menasihati. Terima kasih kepada semua. Ustazah minta maaf salah silap, ya, terlanjur kata dan sebagainya. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk. Saya buka 2 soalan je. Boleh? Ustazah? 2 soalan je. Satu daripada pihak ibu dan satu lagi di pihak bapa. Kalau ada, kalau tak ada, kita akan berakhir di sini. Ada ke soalan? Apa ni Ustaz? Cuma adik-adik tadi ada Ustazah kata nak bagi hadiah kan? Cuba katakan yang tadi. Siapa yang sebut tadi yang baca Inna A'tayna tadi yang dia baca? Angkat tangan. Yang dia baca lah. Okey? Siapalah yang ada depan dia, boleh lah. Dia baju biru, dia baju merah, boleh. Ini Ustazah nak bagi tahu, nanti datang kat Ustazah lepas solat Isyak, ya. Solat Isyak dulu, jangan tak solat dulu, ya. Lepas solat Isyak datang kat Ustazah, kata Ustazah, kami nak hadiah yang Ustazah cakap. Adalah insya-Allah, ya, untuk anak-anak semua. Allah.